A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran harian, setiap satu hari satu muka surat, insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-139 dan insya-Allah kita akan bersama-sama hari ini di surah Al-An'am ayat 91 sehingga ayat 94, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kefahaman, memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah, kan? Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita orang-orang yang ikhlas, orang yang belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, ingin mengetahui agamanya, insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita, insya-Allah, masukkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan kita daripada neraka, insya-Allah. Kita akan mulakan sesi pada hari ini dengan saya akan membaca sedikit daripada ayat ini untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitaba allazi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Sadaqallahul azim. Jadi ayat yang saya telah bacakan tadi merupakan ayat yang ke-91 sebagaimana yang terpampar di skrin kita pada pagi ini dalam sesi ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan cuba lihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat ini, apakah Allah Taala nak beritahu kepada kita, dan apakah pengajaran yang sepatutnya kita dapat ambil daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ini, insya-Allah. Jadi yang pertamanya ialah dalam muka surah ini kita akan ini adalah merupakan kita kata ialah page yang terakhir daripada juzuk ini. Juzuk yang ketujuh sekarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikit sebagaimana kita beritahu bahawa surah Al-An'am ini dikatakan oleh sebahagian besar daripada ulama mengatakan bahawa dia ni adalah turunnya adalah keseluruhannya di Mekah, tetapi ada yang mengatakan juga bahawa ia sebahagian kecil daripada isi surah ini terdapat turunnya di Madinah. Walaupun apa perbezaan pendapat ulama, kita tidak membincangkan insya-Allah perkara itu dengan detail, dengan terperinci, tetapi kita lihat bahawa dalam ayat ini dia menceritakan tentang orang Yahudi. Apa yang kita baca pada hari ini adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka ini tidak qadaru. Qadaru ni ialah meletakkan kadar, ikut dalam bahasa Melayunya, meletakkan kadar, meletakkan nilai, meletakkan suatu harga yang tertentu. Itu dalam bahasanya asalnya, kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sini mereka ini ialah maksudnya ialah orang Yahudi. Ini kan maknanya wama qadarullaha, mereka ini tidak meletakkan nilai yang betul. Tapi menurut setengah-setengah ulama dia kata wama qadarullah ni ialah mereka ini tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya yang sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Haqq qadrih maknanya dengan nilai sebenar, dengan sepatutnya apa yang sepatut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa ni? Sebagian besar daripada ulama mengatakan bahawa di sini maksudnya ialah orang Yahudi. Orang Yahudi ini mereka ni tidak meletakkan bagi Allah. Kenapa disebutkan orang Yahudi? Kerana selepas daripada ni Allah SWT menyebutkan tentang Nabi Musa dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan dengan lebih tunya ialah bahawa ia adalah mereferkan kepada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini mereka ni tidak meletakkan Allah SWT pada tempat yang betul, pada nilai yang sebenar. Mereka tidak membesarkan Allah dengan apa yang sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala kata wa ma qadarullaha haqqa qadrih.
Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, qalu, apa dia? Di antara apa yang dikatakan oleh orang Yahudi juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah pembohongan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni. Mereka mengatakan, ini dia kan, iaitu Allah sama kata ma anzalallah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ala basyarin min syai'. Maknanya dia kata tak ada, Allah Taala tak turunkan, tak wahyukan. Jadi dia nak tolak Nabi Muhammad ni. Ni cerita ni ialah mereka nak mengatakan bahawa Muhammad ni tak betul, dan beritahu kepada orang Quraisy ni bahawa sebenarnya Muhammad ni tak betul. Tengokkan kejahatan orang-orang Yahudi kan. Sepatutnya mereka lah orang yang pertama sekali menerima Islam apabila Nabi Muhammad SAW datang. Dan mereka pun sebenarnya sebelum daripada Nabi kita SAW datang pun, mereka dah bercerita-cerita dah kepada orang Arab ni, nanti akan datanglah seorang Nabi, nanti akan datanglah seorang Rasul, akan menjadi pemimpin kepada kami, akan membunuh kamu semua. Tapi tengok-tengok bila Nabi Muhammad SAW datang, bukannya mereka ni nak beriman. Apa yang berlaku ialah mereka kufur dengan Muhammad dan menganjurkan pula, beritahu kepada orang Quraisy ni dan kepada orang musyrikin lain ni bahawa ni bohong ni, semua jangan ikut ni tak betul, kamu lebih betul lagi. Itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah dia katakan mereka ni, orang Yahudi ni mengatakan ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Tak ada manusia tak utuh, Allah Taala tak turunkan apa-apa, tak wahyukan apa-apa pun kepada manusia. Kul. Jadi ini jawapan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya berkata kepada mereka ni, kul, katakan wahai Muhammad, man anzalal kitaba allazi jaa bihi Musa. Habis tu siapa yang menurunkan kitab, iaitu kitab Taurat tu kan, kepada Nabi Musa. Allazi jaa bihi Musa, yang dibawa oleh Nabi Musa kepada kamu tu siapa? Habis tu Nabi Musa tu bukan orang. Jadi kalau kamu kata Allah Ta'ala tak turunkan apa-apa pun kepada manusia ni, habis-habis tu Musa tu bukan manusia. Itulah makna jawapan Allah yang menempelak mereka kan, nak jawab mereka kan. Jadi sebenarnya apa yang mereka hujahkan tu adalah terbongkarlah dengan sendiri kan. Jadi Allah SWT kata, sedangkan tengok tu kan, kitab kan, nak tunjukkan bahawa Taurat tu memang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah merupakan nuran, kemudian dia adalah merupakan hudan, wahudan, nuran, wahudan, kepada siapa? Linnas. Kepada siapa? Kepada kamu semua. Manusia tu ialah maknanya kepada Bani Israel. Disebutkan oleh ahli tafsir dia kata. Jadi tengok kan, habis itu Nabi Musa pun manusia. Dia bawa Taurat kepada kamu. Taurat tu menjadi petunjuk kepada kamu. Jadi kamu nak bohong apa lagi? Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini, taj'alunahu qaratis, yang mana kamu jadikan Taurat itu tertulis di atas kertas. Kata kertas lah, qaratis ni maknanya apa-apa saja yang ditulis di atasnya. Tak kiralah kulit ke, tak kiralah apa kan, tapi apa-apa yang ditulis maka kita panggil qaratis. Jadi tengok kan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhujah dengan mereka kan, diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tuliskan tu, tengok, taj'alunahu, kamu jadikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa tadi tu, kamu tak jadikan dia qaratis, perkara-perkara, lembaran-lembaran. Kata-kata kan, tubdunaha, ada yang kamu ceritakan kepada manusia, maknanya ada yang kamu sebarkan kepada manusia, kamu beritahu kepada manusia. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan juga wa tukhfuna katsira, tapi ada banyak benda yang kamu sembunyikan. Dah sekarang ni bongkar dah, Allah Ta'ala bongkar kan, ada banyak benda yang kamu tak beritahu. Antaranya apa yang tak diberitahu, iaitu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi Muhammad yang akan datang semua tu kamu tak beritahu bahawa ini begini dan sebagainya. Kamu sifat Nabi Muhammad ni, sebab itulah kan ada di kalangan orang-orang Yahudi ni yang berada di Madinah, iaitu seperti Abdullah bin Salam dan sebagainya, mereka melihat ni. Jadi contoh juga Salman Al-Farisi sebagai contohnya, dia tahu kan, dia tengok Nabi Muhammad ni ada sifat-sifat dia, 1, 2, 3, dia test. Bila dia test, tengok betul, sebab itulah dia beriman dengan cepat. Abdullah bin Salam begitu juga kan, dia tahu apa yang ada dalam Taurat menyebutkan sifat Nabi ni ialah memanglah ni sebiji ni kan. Tapi orang-orang Yahudi lain dengan dengkilnya, dengan jahatnya, itu sifat mereka sejak daripada dulu lagi. Ini cerita berapa? 1400 tahun dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sejak tu lagi, maka tak pelik lah kita katakan
kalau sekarang ni perangai mereka tu macam tu kan. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bongkar dah cerita. Itu sifat mereka. Sejak daripada zaman Nabi Musa lagi kan. Kita tengok kan. Macam-macam lah perangai yang dibuat oleh Bani Israel ni. Jadi sampailah hari kiamat, mereka ni akan itulah perangai mereka. Jadi Allah SWT kata, wa tukhfuna kasira. Dan kemudian tu mereka ni kan menyembunyikan banyak ni, disembunyikan. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dan kemudian diajar, diberitahu kepada kamu apa yang kamu sendiri tak tahu dan apa yang bapak-bapak kamu pun tak tahu. Iaitu apa? Iaitu apa yang ada dalam kitab Taurat ni. Setengah katakan bahawa inilah mengenai Taurat ni. Iaitu dalam Taurat ni mengajarkan kepada kamu banyak benda yang kamu ni tak tahu sebelum daripada itu. Ada yang mengatakan bahawa ini adalah berkaitan dengan Quran. Iaitu dalam Quran tu diberitahu. Dalam jalan lain dia kata inilah Quran. Iaitu dalam Quran banyak beritahu apa-apa yang kamu tak tahu, apa-apa yang kamu tak diberitahu. Jadi habis ini kita tengok kul kan kul man kalau kita tengok sini dalam ayat ni kan dia apa ni Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka kan. Kul man kita tengok sini kan. Kul man siapakah yang menurunkan? Jadi kalau ikut ni soalan Jadi bila sampai ke sini lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawabkan, mengajar kulillah, katakan Allah. Sebab apa? Mereka tak boleh nak jawab, mereka takkan jawab orang Yahudi ni kan. Sebab apa? Kalau mereka dijawab, membongkarkan apa yang ada di dalam mereka tu sebenarnya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab kulillah. Siapa yang menurunkan? Kul man anzal. Siapa yang menurunkan? Kulillah. Katakan Allah lah yang menurunkan. Summa zarhum. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zarhum, tinggalkanlah mereka fi khawdihim yal'abun. Fi khawdihim ni dalam maknanya apa yang mereka duduk katakan, apa yang mereka sebutkan tu, apa yang mereka ni bermain sebenarnya kan. Tu sebenarnya tipu lah, jangan tuduhan-tuduhan tu sebenarnya mainan-mainan mereka kan. Tengok kan, Allah Ta'ala beritahu kepada kita bahawa Bani Israel ni, orang Yahudi ni kan, itulah kerja mereka. Mempermainkan, memperolok-olokkan kan, cari pasal, tuduhan-tuduhan yang mereka tahu bahawa sebenarnya tuduhan itu tak betul, tapi mereka sengaja mengadakan. Jadi tengok kan, apa yang berlaku sekarang ialah sama saja. Allah Ta'ala kata kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, biarlah mereka tu jangan layan. Maksudnya kalau layan mereka ni, habislah kita kan. Jadi tu kan. Jadi maksudnya bukanlah tak jawab, tapi maknanya jangan sampai kita ni terpaling, sehingga kita ni tersugul. Sampai kita ni sebab Allah Ta'ala dah cerita kepada kita ni. Jadi bila Allah Ta'ala dah ceritakan kepada kita mereka ni memang suka bohong dan sebagainya, maka mudahlah bagi kita insya-Allah. Ayat seterusnya ialah kita tengok ayat yang ke-92. Ayat yang ke-92 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wahaza kitabun anzalnahu mubarak. Wahaza ni maknanya ialah Al-Quran. Al-Quran. Wahaza, iaitu Al-Quran ini adalah merupakan kitabun, satu kitab, anzalnahu mubarakun. Jadi jangan layan tadi orang Yahudi tadi tu. Ini satu kitab yang kami turunkan, mubarak. Nama dia yang pertama sekali, Quran ini mempunyai keberkatan. Apa dia keberkatan? Iaitu al-khairul kasir. Dalam tafsiran bahasa Arab dia kata ialah berkat tu adalah maknanya kebaikan yang banyak. Al-khairul kasir. Jadi dalam Quran ni macam-macam benda. Sangat-sangat kebaikan. Dia tengok kita baca pun dapat pahala begini, kalau kita baca pun malaikat lah dengan turunnya, dengan maknanya kalau kita baca pun jin-jin akan mendengar, kalau kita baca macam-macam kebaikan yang ada pada Quran yang Allah Ta'ala beri kepada kita dengan maknanya tak kira lagi tu kan, dengan konten dia tu kan. Jadi mubarakun, diberkati, musaddiqul liza musaddiqul lazi baina yadayhi. Dan kemudian yang kedua, sifat Al-Quran inilah musaddiq. Musaddiq ni artinya apa? Iaitu muwafiq. Dalam tafsir kata muwafiq maknanya dia betul, sama, ataupun juga membenarkan. Ada yang kata macam itulah maksudnya, iaitu membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dalam Tauratnya, dalam Injilnya. Ni Injil yang betul Injil yang betul, Taurat yang betul. Mana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sama. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maknanya musaddiq. Quran tu musaddiq, membenarkan. Memang betul itu adalah Nabi, memang betul itulah Rasul, cuma apa yang diselewengkan tu diselewengkan oleh Bani Israel dan sebagainya. Tapi Nabi Isa tu adalah betul. Tengok kan bagaimana berbezanya kita ni dengan Nabi-Nabi lain, dengan agama-agama lain tu. Tengok orang Yahudi menolak Muhammad. Orang Kristian menolak Muhammad. Orang Yahudi menolak Nabi Isa. Tengok kan, mereka sampai nak salib Nabi Isa tu. Bukan sekadar
Maknanya nak bunuh lah, kan? Nak bunuh Nabi Isa tu kan. Siapa? Orang Yahudi. Jadi mereka lah yang pandai melaga-lagakan, pandailah menuduh-nuduh, buat tuduhan. Itu memang dalam sejarah masyhur kan. Jadi maknanya mereka ni sendiri telah membuat satu kejahatan. Mana menolak Nabi-Nabi. Kita tidak kan. Kita orang Islam ni, kita terima semua kan. Nabi Isa tu Nabi Allah. Nabi Musa Nabi Allah. Nabi Sulaiman Nabi Allah. Nabi Idris Nabi Allah. Semua tu Nabi-Nabi kan. Musaddiqal lima yang kita katakan, iaitu Quran kita ni musaddiqul lazi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan kemudian Allah Subhanahu taala sebutkan sifat yang ketiga. Quran ni untuk apa? Litunzira maknanya memberi amaran, menceritakan satu benda yang akan berlaku jika sekiranya mereka ini tidak mahu menerima apa yang ada dalam Quran. Kalau mereka menolak Quran, kena macam ni. Itu tunzira. Jadi tiga perkara yang Allah Ta'ala sebut kan di dalam ayat ini tentang Al-Quran, iaitu mubarak, musaddiq, dan juga yang ketiga ialah sebagai munzir, sebagai satu benda yang memberi ancaman, mengingatkan kepada orang yang tak mahu beriman ni. Mengingatkan siapa? Ummul Qura. Yang pertama sekali ialah orang Mekah tu. Mekah ni dipanggil Ummul Qura. Sekarang pun ada universiti Ummul Qura kan. Ummul Qura tu maknanya Mekah kan. Iaitu maknanya penduduk Mekah, wa man haulaha, dan juga yang sekelilingnya. Itu terjemahan. Tapi maksud wa man haulaha memang sepakat ulama kata ialah semua manusia yang lain, iaitu selain daripada orang-orang yang tinggal di Mekah. Maknanya untuk orang Mekah dan juga untuk orang bukan Mekah. Jadi maknanya kalau kita katakan bahawa Nabi Muhammad SAW dah isytiharkan awal-awal lagi bahawa Islam ini bukan hanya untuk orang Mekah saja, bukan untuk orang-orang musyrik yang berada di Mekah Quraisy saja, bukan, tapi untuk semua sekali manusia. Wa man haulaha, iaitu semua sekali baki manusia. Yang selain daripada orang ahli Mekah tu. Kemudian wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Allah Taala kata orang-orang yang beriman dengan akhirat, dia akan beriman dengan Al-Quran ni. Siapa yang tak beriman dengan akhirat, dia tak akan beriman. Gitu maknanya kan, salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman ni ialah dia mesti beriman dengan hari akhirat. Jadi dia tak boleh dipisahkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kalau beriman kepada Allah saja tapi tak beriman kepada hari akhirat, seperti mana orang-orang di Mekah kan, mereka ni ialah beriman, yakin Allah tu, tapi syirik mereka ni ialah berhala pun Tuhan juga, ini pun Tuhan juga. Kemudian mereka tak nak percaya kepada apa? Iaitu al-ba'tsu, kebangkitan semula, dan juga pembalasan, al-jaza, kemudian al-hisab, kemudian al-jannatu awin nar, syurga dan neraka. Mereka tak nak cerita, tak nak perkara ni, mereka takut dan sebagainya, terpulanglah pada mereka. Itu masalah. Tapi kita maknanya kan, salah satu daripada benda yang kita berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman ni, ataupun orang yang beriman tak betul ni, ialah kita ni percaya kepada pembalasan hari akhirat, kita akan dibangkitkan semula. Jadi itulah beza kita sebenarnya kan. Kalau tak ada perkara tu, keyakinan tu tak ada, maka kita ni sama dengan orang-orang yang di Mekah tu kan. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita percaya kepada semua benda-benda tu. Kemudian Allah SWT kata wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala solatihim yuhafizun. Dan kemudian Allah Taala cerita sifat orang yang beriman ni, iaitu mereka ni sentiasa menjaga solat mereka. Jadi tafsir dia kata maksud sini ialah iaitu tanda mereka takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala ni ialah mereka sentiasa menjaga solat mereka. Kemudian insya-Allah ayat seterusnya itu ayat 93 agak panjang sikit kita tengok kan. Ayat hari ini insya-Allah ada tak banyak kan. Ada 4 ayat saja. Ayat 91 sehingga ayat 94 kan. Ada 4 ayat saja kan. Agak panjang-panjang kan. Jadi kita tengok seterusnya Allah Taala kata apa dalam ayat 93 ni, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Dikatakan oleh setengah ahli tafsir bahawa ayat ini, ayat 93 ini turunnya adalah selepas daripada, iaitu ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab. Ini peristiwa ni berlaku di Madinah, iaitu di akhir-akhir penghujung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru perasan tadi ada salam tadi. Jadi apa ni berlaku di hujung-hujung hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada seorang bernama Musailamah Al-Kazzab, Musailamatul Kazzab. Kazzab tu ialah diletakkanlah oleh kita kan, iaitu maknanya penipu, Musailamah Al-Penipu. Jadi dia ni adalah daripada Bani Hanifah, iaitu daripada orang-orang yang berada di kawasan Najd. Najd ni ialah maknanya di sebelah timur Arab Saudi lah sekarang ni kan, di kawasan Riyadh, kawasan tersebut kan. Jadi ada satu kumpulan tu, nama dia diketuai oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia ni mengaku bahawa dia pun Nabi juga kan.
yang Nabi tu dia kata Muhammad tu untuk sebelah sana, untuk sebelah Tihamah, untuk sebelah Hijaz sana. Itu Muhammad. Aku diutuskan sebelah sini, dia kata. Tu dakwaan dia lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ni menceritakan tentang Musailamah ni. Dia kata apa? Allah Taala kata, siapakah orang yang lebih azlam? Azlam ni maknanya ialah yang lebih kufur daripada, yang lebih jahat kekufuran dia daripada seorang yang mengatakan, mengada-ngadakan iftara 'alallahi kadhiba, yang menipu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang Allah Taala tak lakukan, tak beri kepada dia, tapi dia mengatakan begini. Itu dia tu, Musailamah tu. Au qala uhiya ilayya, ataupun dia berkata, ataupun siapakah yang lebih dahsyat lagi daripada orang yang mengatakan bahawa uhiya ilayya, aku diwahyukan, dia kata ilayya kepada aku, walam yuha ilaihi syai', sedangkan dia tidak diwahyukan sedikit pun, mana ada untuk dia pun kan. Wa man qala, itu yang pertama. Yang keduanya, wa man qala saunzila mislama anzalallah, ataupun ini dia kata siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang mengatakan aku akan menurunkan sebagaimana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni siapa? Orang Quraisy ni. Orang Quraisy ni kan, dia mengadakan, ataupun orang-orang pandai lah, orang Arab ni kan, walaupun ayat ni dikatakan turun kepada Musailamah, tetapi ayat ni adalah umum lah kan. Umum iaitu apa? Siapakah lagi daripada orang yang jenis yang pertama mengatakan Allah Ta'ala tak turun wahyu pada dia pun, tapi dia kata dia dapat wahyu. Yang keduanya, dia kata dia pun dapat buat seperti mengenai Quran ni. Itu siapakah yang lebih zalim daripada itu? Jadi mereka mendakwa boleh buat, tapi tak pernah pun bila dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana mereka tak boleh mengadakan. Bila mengadakan, nampak sangat kebodohan, ayat-ayat yang tak smart, tak cantik dan sebagainya. Walaupun mereka ni orang pandai Arab, pakar-pakar bahasa Arab memang situ kan, iaitu orang Quraisy tu, tapi bila disuruh tak boleh buat pun. Jadi mereka mengatakan saunzilu mislama anzalallah, mereka kata boleh. Kemudian Allah Ta'ala kata walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Allah Ta'ala buat bayangan kan, tengoklah nanti, bayangkan walau tara, kamu seolah-olah macam dapat melihat nanti mereka ni, orang-orang tadi ni, iziz zalimuna, orang yang zalim ni, orang yang jahat tadi ni, fi ghamaratil maut, dalam keadaan semasa mereka ni nak mati, macam mana agaknya. Jadi Allah Ta'ala membawa bayangan lah kepada Nabi Muhammad SAW bahawa mereka ni nanti masa ghamarat tu mana sakaratul maut, kita panggil kan. Kalau mereka ni semasa mereka berada dalam sakarat itu kan, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat pada masa itu kan menghulurkan tangannya. Menghulurkan tangan tu maksudnya bukanlah malaikat tu, maknanya malaikat ni nak mencabut iaitu maksudnya basitu aidihim, maknanya menyeksa dia, memukul dia. Dalam tafsir jalan lain kata memukul dia tu, dalam keadaan pukul dan menyeru-nyeru kepada dia tu kan. Akhriju maknanya akhriju, Allah Ta'ala katakan sini, tengok, akhriju tu maksudnya apa? Iaitu keluar makna. Anfusakum, Allah Ta'ala kata akhriju anfusakum, iaitu anfus ini maksudnya ialah ruh. Hai keluar ruh, itu malaikat berkata kepada dia tu kan. Jadi menarik dengan dahsyatnya, memukul dia kan. Jadi Allah Ta'ala membawa bayangan, bukan bawa bayangan, tapi benda ni memang akan berlaku macam itulah kan. Apabila orang zalim, orang jahat ni, macam itulah keadaan mereka bila nak mati kan. Pada mereka semasa mereka ni berada pada ghamarat ni yang kita sebut tadi kan. Jadi fi ghamarat ni sini kan, mereka ni akan dicabut, dipukul oleh malaikat, akan diseksa oleh malaikat. Al yauma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq. Allah Subhanahu Wa Taala kata pada hari ini akan dibalas mereka, tujzauna azabal hun, azab yang menghinakan mereka itu. Al-hun bima kuntum taqulun. Kenapa? Kerana mereka mengatakan satu benda terhadap Allah, satu benda yang tidak betul. Maknanya kan, mendakwa apa tu yang tak betul tu, iaitu mendakwa mereka ni dapat wahyu. Mereka mendakwa mereka ni juga adalah jadi nabi. Taquluna 'alallahi ghairal haq, benda yang tak betul. Sini kan, wa kuntum Allah Subhanahu Wa Taala kata wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kemudian selepas daripada itu pula tastakbirun, maknanya takabur dengan apa? Takabur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang Quran mereka tak nak terima, tapi mereka dakwa pula kan bahawa mereka ni nabi lah, mereka ni dapat wahyu dah sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan, ceritakan nanti mereka nanti pada hari akhirat nanti, macam pada semasa mereka nak mati nanti, fi ghamaratul maut tu, masa mereka nak mati tu, jagalah mereka tu kan. Itulah keadaan yang Allah Ta'ala bayangkan kepada kita kan, supaya kita ni dapat merasai kengerian
bahawa bahayanya, bahawa dahsyatnya kan mereka orang yang buat macam tu apabila mereka nak berjumpa dengan apabila malaikat datang untuk mengambil nyawa mereka. Na'udzubillahi min zalik. Jazakumullahu khairan. Jadi insya-Allah ayat yang terakhir hari ini itu ayat 94. Kita akan tengok kan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berkata lagi, walaqad ji'tumuna furada. Jadi ada yang katakan bahawa ini adalah malaikat tu berkata nanti apabila hari kiamat nanti kan, apabila semua manusia itu dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada yang kata inilah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi masalah walaqad ji'tumuna, kamu nanti ji'tumuna, kamu akan dibawa datang kepada kami. Maknanya dibawa datang tu maknanya dalam keadaan kamu ni tak nak, dipaksa bawa, diheret, seolah-olahnya macam itulah kan. Kamu tu diheret, dibawa kepada berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan furada. Nanti kamu akan datang, walaupun atas dunia ni kamu ramai kan, ramai pengikut, ramai penyokong, ramai apa pun, tapi dari akhirat kan kamu akan dibawa seorang-seorang, furada. Allah Subhanahu Wa Taala kata kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kamu tu Allah Ta'ala kami ciptakan kamu tu, iaitu awwala marrah, pada pertama kali, itu pada masa lahir. Lahir bagaimana? Lahir ke atas dunia ni. Dalam tafsir kata lahir dalam keadaan urah, dalam keadaan hufah, dalam keadaan ghazl, gharlun. Gharlun tu maksudnya ialah tidak berkhatan, kemudian tu tak berpakaian, kemudian tu tak ada pakai kaki ayam. Gitu maknanya. Maknanya ketika manusia siapa pun kan, tak kira orang kaya macam mana pun, dia lahir mana ada pakai baju, mana ada pakai kasut, mana ada berkhatan kan. Dalam keadaan macam itulah. Jadi Allah Ta'ala kata pada hari akhirat nanti, maka kamu macam itulah, kamu akan datang, dibawa datang, diheret berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diheret ni maknanya orang-orang yang tak maulah, orang-orang yang engkar tadi kan, mereka akan diheret oleh Allah SWT. Allah ingatkan kat sini kan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum, dan kamu tinggalkan sekarang ni ma khawwalnakum. Khawwalna tu artinya ialah apa? Iaitu maksudnya ialah yang kami berikan kepada kamu, a'tainakum. Jadi gitu kan, apa yang khawwalnakum, yang kami berikan kepada kamu dulu, iaitu kamu ni bila sampai di dunia, Allah Ta'ala beri ni, beri harta, beri pangkat, beri baju, beri pakaian, beri macam-macam kan. Akhirnya kamu jadi hebat. Jadi adakah kamu bawa semua? Tak. Apa yang Allah Ta'ala beri ni wara'a zuhurikum, Allah Ta'ala katakan semua tu akan ditinggalkan di belakang kamu. Maknanya orang atas dunia lah, orang yang hidup ni lah yang akan dapat semua pusaka dan sebagainya kan. Kamu ni matilah. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tanya kepada mereka kan, Allah Ta'ala beritahu kepada mereka, wa ma nara ma'akum syufa'akum allazina za'amtum annahum fikum syuraka. Allah Ta'ala kata, mana dia? Ini kata-kata ni kan, wama di sini, wama nara ma'akum di sini ialah kata-kata taubih. Kata-kata dalam dalam tafsir taubih ni maknanya menghinakan, seolah kata-kata mana dia? Mana kawan kamu? Macam itulah soalannya kan. Macam kata, mana kamu yang kamu duk sembah dulu kan? Yang syafaat ni makna orang tu boleh bantu kamu. Yang kamu kata tu berhala-berhala tu boleh bantu kamu tu kan. Syurokat tu yang kamu dulu atas dunia tu syurokat dengan aku ni kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata fikum syurokat ni yang kamu dulu kata ini jadi adalah sama dengan aku dan sebagainya, yang ada kedudukan sama dengan aku. Mana dia? Mana dia? Kenapa kamu tak bawa? Mana dia? Itu adalah soalan. Bukan Allah Ta'ala tak tahu soalan tu kan. Wa ma nara ma'akum tu maknanya bukanlah makna Allah Ta'ala tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu, tapi nak menyakitkan lagi manusia tu kan, nak merasakan lagi bahawa bahawa dulu kita atas dunia ni kan, manusia atas dunia ni mengada-ngadakan macam-macam kan, kata inilah bahawa ini ada kuasa, ini ada kuasa. Sekarang mana yang kamu kata ada kuasa tu? Mana dia? Tunjukkan. Allah Ta'ala katakan gitu kan. Jadi laqad taqatta'a bainakum, Allah Ta'ala kata laqad taqatta'a, sekarang dah putus semua dah, tak adalah kan, bainakum, di antara kamu dengan syurakat kamu dengan kamu kata yang boleh memberi syafaat kepada kamu, yang boleh tolong kamu, mana tak ada dah sekarang ni kan. Allah Ta'ala kata laqad taqatta'a, telah putuslah bainakum, wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan Dolla di sini maksudnya ialah wa dhalla ankum, di sini maknanya zahaba, maksudnya kan, zahaba tu makna pergilah tak ada dah, dia kata tak adalah daripada kamu, maknanya telah larilah daripada kamu apa yang kamu dulu duduk taz'umun, iaitu duduk mengada-ngadakan, mendakwa atas dunia ni, kamu dakwa macam-macam kan, gini-gini sekarang ni, mana dia? Jadi alhamdulillah setakat itulah saja insya-Allah kan sesi kita tadabbur kita pada hari ini, muka surat 139. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di muka surat 140.
40 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita sama-sama tutup sesi kita pada kali ini dengan sama-sama kita membaca surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.